Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan dosa besar yang ke-12, iaitu berzina, pengharaman zina. Kita telah pun membacakan beberapa ayat Quran beserta dengan beberapa hadis Nabi SAW, dan di antara yang terakhir kita bacakan adalah pada muka surat 115. Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilayhim wa lahum 'adzabun alim, syaikhun zanin wa malikun kadzdzab wa 'ailun mustakbir." Dalam hadis ini riwayat Muslim, Nabi SAW menyebutkan ada 3 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Dan seperti mana yang kita sebutkan pada sesi lepas, walaupun hadis ini menyebutkan 3 golongan, akan tetapi bila kita menyimak di sana terdapatnya ayat Quran dan juga beberapa hadis Nabi yang menunjukkan terdapat sebahagian golongan lain yang tidak termasuk dalam hadis ini turut tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Di antaranya adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Dan pada hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyucikan mereka, maksudnya tidak akan mengampunkan dosa mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang mereka. Bahkan walahum azabun alim, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan mereka itu azab yang pedih. Siapa ketiga golongan tersebut? Yang pertama adalah syaikhun zanin, seorang syekh yang berzina, wa malikun kadzdzab, seorang pemimpin ataupun seorang raja yang kuat berdusta, wa ailun mustakbir, dan juga orang yang tidak memiliki apa-apa ataupun orang miskin yang sombong. Perkara yang pertama adalah, apakah penzina yang tidak tua tidak termasuk dalam dosa besar? Tidak. Apakah orang yang bukan raja, bila dia berbohong, itu merupakan dosa yang tidak besar? Tidak. Dan apakah orang yang kaya, bila dia sombong, apakah itu merupakan bukan dosa? Juga tidak. Persamaan di antara ketiga-tiga perkara ini, seorang penzina, berzina, tua, muda, laki, perempuan, berdosa. Bohong, raja, rakyat biasa, berdosa. Kaya, miskin, sombong, berdosa. Apakah persamaan ketiga-tiga mereka ini? Kita sebutkan pada sesi lepas, ada satu, iaitu sebenarnya ketiga-tiga mereka ini tidak memerlukan untuk berbuat demikian. Kenapa? Kalau kita lihat syaikhun zanin, di antara pemuda dan juga orang yang tua, siapakah yang lebih boleh mengawal syahwatnya? Orang yang tua. Tapi dia pergi berzina. Maka dosa itu lebih berbanding dengan orang muda yang mungkin tidak memiliki isteri. Yang kedua adalah malik, raja, kadzdzab, yang berdusta. Apa yang ada pada raja ni? Dia memiliki kuasa, dia memiliki harta, dia memiliki segala-galanya, ataupun boleh kita sebutkan dia memiliki kelebihan berbanding dengan rakyat jelata. Pun begitu, dia masih lagi berbohong. Dan yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Tidak memiliki apa-apa, tidak ada benda nak disombongkan, tiba-tiba dia berlaku sombong. Itu sebab ketiga-tiga golongan ini, dengan dosa ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan balasan lebih kepada mereka. Sekali lagi, tajuk yang kita bincangkan adalah berkenaan dengan zina. Jadi fahamlah melalui riwayat ini,
orang tua yang berzina dengan orang muda yang berzina, dosa itu sama. Tapi orang yang tua bila dia berzina, itu merupakan satu benda yang sangat jelek kita sebutkan, dan Allah Ta'ala akan berikan balasan yang lebih kepada orang tersebut. Kemudian pada riwayat yang berikutnya, muka surat 115 itu di bawah sekali, Nabi SAW bersabda, hurmatu nisa'il mujahidin 'alal qa'idin ka hurmati ummahatihim wa ma min rajulin yakhlufu rajulan minal mujahidin fi ahlihi fayakhunuhu fihim illa wukifa lahu yawmal qiyamah fayakhudhu min 'amalihi ma sya'a fama dhannukum. Baik, ini ada satu lagi kategori penzina. Kita sebutkan dosa semua akan dapat hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma satu orang pendosa kepada pendosa lain dia tak sama. Ada berdosa tapi dia rasa bersalah. Ada orang buat dosa tapi dia menghalalkan dosa itu. Maka hukumannya juga lebih buruk dan juga lebih jauh. Baik, kita masuk lagi satu kategori, iaitu Nabi SAW sebut hurmatu nisa'il mujahidin, kehormatan wanita-wanita mujahidin. Wanita-wanita mujahidin ini merujuk kepada siapa? Apakah wanita yang pergi berjuang ataupun isteri si pejuang? Hadis ini merujuk kepada isteri si pejuang. Maksudnya suami dia pergi berperang dan wanita itu ditinggalkan di kediaman-kediaman mereka ataupun di penempatan mereka. Jadi kehormatan ini Nabi SAW sebut alal qa'idina, berbanding dengan orang yang memiliki isteri tapi dia tidak pergi berperang. Kehormatan wanita tersebut adalah kahurmati ummahatihim. Kehormatan mereka itu sama seperti dengan ibu-ibu mereka. Wa ma min rajulin, tidaklah seorang lelaki yakhlufu rajulan, maksudnya dia meninggalkan isteri dia, kemudian dia minta satu orang lelaki tolong jaga, ataupun kaum muslimin pergi berperang, lantik satu orang untuk jaga isteri-isteri ataupun wanita-wanita ini. Fi ahli fayakhunuhu fihim, kemudian lelaki ini yang diminta untuk jaga isteri-isteri mujahidin yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, fayakhunuhu, kemudian lelaki ini pergi buat khianat. Dan salah satu pengkhianatan yang boleh dibuat oleh seorang lelaki kepada temannya adalah berzina dengan isteri temannya, wal'iyazubillah, ataupun memperkosa. Maka balasan orang seperti ini, kita tahu bahawa zina itu ada balasan dia. Yang tadi itu Allah Subhanahu Wa Taala tak pandang dia, tak menyucikan dia, akan masukkan dia ke dalam neraka, akan berikan azab yang pedih. Ini pula kategori orang seperti ini, kalau dia berzina dengan isteri mujahidin, Allah Subhanahu Wa Taala akan lakukan dia seperti illa wukifa lahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil si fulan ini bagi tegak depan manusia. Okay, dia akan berdiri kat depan manusia. Fayakhudhu min amalihi ma syaa. Kemudian Allah akan mempersilakan siapa sahaja yang ingin ambil pahala dia tu, silakan ambil. Maksudnya ini orang yang buat khianat. Kamu semua pergi berjihad jalan Allah, tapi dia buat khianat. Salah satu pengkhianatan kepada keluarga adalah seperti yang kita sebut tadi, zina dan juga memperkosa, wali'azubillah. Kemudian menariknya, di penghujung hadis tersebut Nabi SAW sebut apa? Fama dhannukum, apa pandangan kamu? Kenapa Nabi sebut di penghujung hadis itu apa pandangan kamu? Dalam sebahagian riwayat Nabi SAW faltafat ilaina Rasulullah SAW. Nabi ketika mana sebut fama dhannukum, Nabi terus pandang kepada sahabat. Fama dhannukum, seolah macam itulah kita sebut. Apa pendapat kamu? Kenapa di penghujung hadis ini Nabi sebut apa pendapat kamu? Pada hari kiamat, tidak ada tukaran barang, tidak ada tukaran harta, tidak ada tukaran apa saja, melainkan satu perkara saja yang ditukar. Apa dia? Dosa dan juga pahala. Hari di mana semua manusia yang berdiri depan Allah Subhanahu Wa Taala sangat takut.
Bahkan riwayat yang kita tahu semua. Bahkan Nabi SAW juga berasa takut. Para anbiya tidak berkata. Sehinggalah Nabi SAW sujud di bawah arasy Allah Ta'ala. Barulah Allah Ta'ala memulakan hisab. Pada ketika itu, semua orang sebut nafsi-nafsi. Jiwaku, jiwaku. Mana lagi aku boleh dapat pahala? Mana lagi aku nak, mana orang yang aku boleh letak dosa aku dekat dia? Maka itu sebab Nabi SAW sebut dalam hadis ini, fama dhannukum. Pada hari kiamat itu, orang semua memerlukan pahala. Dan kalau boleh, dosa itu dipikul oleh orang lain. Agak-agak orang ni masih tersisa lagi tak pahala yang dia ada? Mestinya tidak tersisa. Itu sebab Nabi kata apa? Fama dhannukum. Kamu agak-agak orang ini, dia tergantung sebenarnya itu. Tapi kalau kita boleh faham, apa pendapatmu? Agak-agak orang ini masih ada pahala tak untuk dia? Kalau ada, mesti orang akan ambil pergi letak dekat diri dia sendiri. Jadi ini kategori penzina ataupun orang yang berkhianat terhadap orang yang pergi berjihad jalan Allah Ta'ala. Ini satu kategori penzina. Baik, kita masuk pada muka surat berikutnya, 116. Nabi SAW bersabda, Arba'atun yabghudhuhumullah al-bayya'ul hallaf wal-faqirul mukhtal wal-shaykhul zani wal-imamul jair. Ada 4 golongan manusia yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muslim-muslimat sekalian sama seperti mana hadis yang berada pada muka surat 115 yang kita telah pun huraikan tadi dan juga pada sesi yang lepas. Cuma kat sini ada satu penambahan. Apa dia? Kalau kita lihat pada riwayat tersebut ada satu penambahan, al-bayya'u al-hallaf. Al-bayya' maksudnya pedagang, yang penjual barang ni kan, penjual barang. Al-hallaf ini maksudnya adalah yang sangat suka bersumpah. Agak-agak kita lah, kenapa si penjual ini memerlukan sumpah? Ataupun kenapa dia suka bersumpah? Untuk supaya orang percaya apa yang dia sebut. Kalau dia kata sumpah, dia kata ini yang paling murah kat sini. Dia kata sumpah, kalau aku kurangkan lagi, aku tak akan dapat keuntungan. Sumpah itu, maka golongan ini Allah Subhanahu wa taala akan murkai. Bila Allah Taala murka, dia ada satu kesan. Hidupnya tidak akan ada keberkatan. Kenapa? Kerana perkaan murka itu bertentangan dengan rahmat. Kita sebenarnya memerlukan harta, muslim-muslimat. Saya yang bercakap, muslim-muslimat yang ada pada hari ini dan juga yang mendengar, kita ini memerlukan harta. Tapi di antara harta dan juga rahmat Allah Ta'ala, mana satu yang lebih besar? Pastinya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harta kalau banyak sekalipun, kehidupan kita itu tidak dirahmati, maka ia tidak akan memberikan apa-apa makna. Jadi golongan 4 golongan ini, mungkin dia akan beroleh untung, tapi keuntungan itu akan disertai dengan rahmat Allah Ta'ala dan kehidupan ini tidak akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi al-bayya'ul halaf ini merupakan penambahan pada yang kita sebutkan hadis yang lepas. Baik, kita baca. Perbuatan zina yang paling keji adalah berzina dengan ibu. Waliyazbillah. Saudara kandung, isteri bapa, ibu tiri maksud dia, dan terhadap perempuan yang semahram. Maksudnya yang haram dikahwini. Ini pula masuk dalam kategori, kalau berzina banyak-banyak yang diajak berzina itu, siapa yang paling teruk sekali? Kalau dia berzina dengan kerabat dia sendiri. Imam Al-Hakim telah mensahihkan dan menjamin akan kesahihan bahawa barang siapa yang menyetubuhi perempuan semahram, waliyazbillah, maka bunuhlah. Imam Hakim membawakan satu riwayat daripada Nabi SAW. Sama ni kita tahu, kalau orang berzina, dia tak bernikah lagi, maka hukumannya adalah sebat 100 kali. Kalau orang tu tuduh orang lain berzina, dia tak boleh datangkan 4 bukti.
Hatta walaupun dia nampak benda tu. Kita akan pergi nanti syarah Syekh Ibn Uthaymin. Hatta walaupun dia tak nampak, walaupun dia nampak betul-betul terang orang tersebut berzina, kata dia lalu nampak benda tu, orang berzina, tahu ini bukan suami isteri, entah mana-mana entah, tapi dia tak boleh datangkan 4 bukti, maka Islam menetapkan dia akan dikenakan hukuman sebat 80 kali. Dia sebenarnya Allah Ta'ala masih lagi ada rahmat dekat penzina ni. Baik, kita tahu bahawa tidak dibunuh kecuali kalau dia telah pun bernikah, ada isteri yang halal tapi dia pergi cari yang haram, maka dia rejam sampai mati. Tapi riwayat yang dibawa oleh Al-Imam Hakim, kalau dia berzina dengan kaum kerabat dia sendiri, maka pancung serta merta. Dalam bab ini terdapat beberapa hadis. Di antaranya hadis Al-Barra bahawa pamannya ataupun pakciknya pernah diutus oleh Nabi SAW untuk membunuh seseorang yang menyetubuhi isteri ataupun ibu tirinya, isteri bapaknya, dan hartanya dibagi 5. Subhanallah. Ini seburuk-buruk orang yang diajak berzina, yang paling kenal, yang rapat dengan kita. Kadang-kadang kita ni muslim-muslimat, adik-beradik pun kita geli nak pegang gitu kan. Geli nak pegang. Kadang-kadang halal peluk pun kita geli nak peluk kan. Sebab lamanya kita bersama dengan mereka. Kita ni pula dekat masyarakat Melayu ni ada sebahagian adat yang menganggap sepupu itu umpama adik-beradik. Sampaikan mereka itu tidak menjaga, kita sebutkan ikhtilat, dan dalam masa yang sama mereka itu geli kalau nak kahwin. Padahal benda tu halal kalau dia nak kahwin. Tiba-tiba ada orang yang kita, perasaan kita tu kita rasa geli gitu kan. Maksudnya patutnya kita dengan perempuan tersebut, katalah kita lelaki, dengan kakak kita ataupun adik perempuan kita, kita punya perasaan ke dia tu rahmat, kasih sayang. Tiba-tiba diperlakukan seperti isteri, maka itu merupakan seburuk-buruk perkara yang manusia ini boleh lakukan. Baik, kita masuk kepada syarah Ibn Uthaymin. Ini sedikit ada perbahasan yang tidak disebutkan pada sebelum ini. Syekh Uthaymin rahimahullahu berkata, sesungguhnya di antara hukum dan bimbingan Al-Quran adalah sangat menganjurkan untuk berpegang teguh dengan akhlak-akhlak yang mulia dan tata krama yang luhur, dan sangat melarang dari tingkah laku yang bisa menodai kemuliaan dan kehormatan. Oleh kerana itu, Allah mengharamkan perzinaan dan memberitahukan bahawa zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan dianggap tercela oleh semua yang memiliki fitrah yang lurus dan akal yang sihat. Allah telah memperingatkan perbuatan zina ini dengan hukuman di dunia dan akhirat. Apa maksud dia? Dalam surah An-Nur yang kita telah pun bahaskan, ini merupakan salah satu bentuk yang Allah Ta'ala akan beri hukuman dekat dunia, dan juga dia akan dapat balasan dekat akhirat. Apa balasan berbentuk dunia? Sebat dan juga rejam. Kalau kita perasan, riwayat yang kita baca sebelum ini, tidak dinyatakan hukuman penzina itu perlu diboikot selama setahun. Pernah tak baca riwayat tu? Bukan boikot, kita panggil apa? Kita hantar dia dekat satu apa? Dipulaukan ataupun di buang negeri. Kita sebut buang negeri ataupun buang tempat lah. Buang daerah selama setahun. Para ulama khilaf apakah buang negeri ataupun buang daerah itu selama setahun merupakan hukuman hudud ataupun hukuman ta'zir. Ta'zir ini maksudnya adalah ia bergantung kepada pemerintah ataupun hakim yang mengadili kes tersebut, ada kemaslahatan ataupun tidak untuk hukuman itu dijalankan. Hukuman sebat 100 kali ini ditetapkan dalam Al-Quran. Cuma dibuang negeri ataupun buang daerah itu ulama khilaf sama ada ia termasuk hukuman hudud ataupun ta'zir. Wallahu alam, yang zahir dalam masalah ini adalah ia merupakan hukuman ta'zir. Nabi SAW berpandangan bahawa orang ini patut
dibuang ataupun kita sebut dibuang lah kan, buang negeri selama setahun atas kemaslahatan. Kenapa agak-agaknya? Supaya benda tersebut tidak mendarah daging dalam masyarakat dan orang mula mengamalkan hidup, kita sebut apa, tidak ada batas zina sana sini. Jadi sebagai hukuman, Nabi nak bagi tahu masyarakat, jangan buat perbuatan ni, engkau pergi jauh. Nabi nak bagi tahu, jangan pengaruh masyarakat. Jangan pengaruh masyarakat dengan perbuatan tersebut. Ini di antara yang ulama sebutkan kenapa hikmah buang daerah itu selama setahun. Jadi ada hukuman dunia dan juga ada hukuman akhirat. Hukuman di dunia itu hukuman had dengan dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun. Yakni diusir dari kampung halamannya bagi yang belum menikah dan direjam dengan batu sampai mati bagi yang sudah menikah. Sebuah kejahatan yang bisa berakibat kepada kematian, dihukum dengan bunuh, adalah sebuah kejahatan yang sangat kotor yang mengungkapkan bahawa pelakunya sudah tidak layak lagi hidup di tengah-tengah masyarakat. Maksudnya Syekh bin Uthaymin bagi tahu kenapa sampai benda tersebut boleh membawa mati, hukuman rejam itu. Seolah Islam nak bagi tahu benda ini sebenarnya tak patut dan juga tidak layak dilakukan. Dah ada isteri, tiba-tiba pergi dengan orang lain. Ada yang halal, katalah dia tak nak isteri dia gitu kan. Maksudnya isteri ni tak cantik ke apa ke, perangai pun tak ni. Ada cara halal yang lain dia boleh buat. Apa dia? Kahwin dengan wanita tersebut, tapi dia tak pergi buat. Dan hukuman rejam ini antara hukuman yang matinya tu slow. Dalam kisah Ma'iz radhiyallahu an, Ma'iz bin Malik, dia pada zaman Nabi SAW tu ada dua orang yang popular berzina. Siapa? Satu Ma'iz bin Malik al-Aslami, yang kedua adalah Imra al-Ghamidiyah. Yang berlaku pertama sekali adalah kisah Ma'iz, kemudian Imra al-Ghamidiyah. Dan dikatakan bahawa peristiwa ini berlaku pada sekitar tahun ke-9 Hijrah. Ada dua tu. Dan selepas Ma'iz sendiri, pada kematian dia tu, dia tak tahan kan. Sebagian riwayat digali, kemudian ditanam Ma'iz itu, dilempar sikit-sikit. Bukan terus bagi mati, sikit-sikit pecah kepala, kemudian pecah mata kalau kita lempar gitu, telinga berdarah, sikit-sikit. Dia pun tak tahan. Kemudian dia cabut lari, sahabat lain ambil, kemudian tanam semula, kemudian bagi mati. Hari kedua itu baru Nabi SAW datang. Kemudian Nabi kata apa? Mohon ampun kepada saudara kamu Ma'iz, dan kalaulah dia ini punya taubat diberikan kepada ummah, nescaya akan cukup. Maksudnya taubat Ma'iz ini kalau diberikan kepada kita semua, itu telah pun mencukupi. Nabi SAW beritahu. Nak bagi tahu benda tersebut tak tahan kot, bukan bunuh terus hilang nyawa, tapi sikit. Sampai hari kedua Nabi tengok, oh Ma'iz. Kemudian khilaf pula di kalangan para ulama, apakah Nabi SAW mensolatkan jenazah Ma'iz ini, penzina ni, ataupun Nabi berikan sahabat lain solat dan Nabi sendiri tak solat. Wallahu a'lam, yang zahirnya adalah Nabi menyolatkan Ma'iz bin Malik al-Aslami. Baik, kita bacakan riwayat pada muka surat 117 itu, di bahagian bawah sekali. Di dalam Sahih Bukhari, bahawa Nabi SAW dalam mimpinya, beliau melihat sebuah lubang, yakni saluran, yang menyerupai tungku api. Kita pun tak tahu macam mana keadaan yang sebenarnya. Bahagian atas yang sempit, sedangkan bahagian bawahnya lebar. Dari dalamnya terdengar suara gaduh dan berisik. Berisik ni maksudnya bising kot berisik. Maksudnya bising. Ini dalam mimpi Nabi SAW. Mimpi Nabi tak macam mimpi kita. Mimpi Nabi itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga ketika Nabi SAW disihir oleh Labib ibnu Al-A'sam, seorang Yahudi. Dia sihir Nabi dekat apa? Dekat sikat.
dekat sikat. Jadi kalau kita nak lupuskan barang-barang yang terattach dengan kita itu, pastikan kita lupuskan dengan benar. Labib bin Al-A'sam ambil sikat Nabi, ada yang kata sikat Nabi ataupun rambut Nabi yang berada pada sikat itu. Kemudian berlaku apa yang berlaku, Nabi macam seolah mendatangi isterinya, tapi macam tak, macam datang, macam tak. Tidak berlaku pada wahyu, tidak berlaku pada wahyu. Kekeliruan Nabi SAW itu tidak berlaku pada wahyu. Akhirnya Allah Ta'ala mengutuskan Mikail dan juga Jibril ke Nabi SAW dan mengajarkan 2 surah untuk selamat daripada sihir. Apa 2 surah tersebut? Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Dan akhirnya kita tahu di antara amalan Nabi SAW adalah, dalam hadis itu disebutkan 2 surah. Maksudnya Nabi mimpi, nak bagi tahu mimpi Nabi itu merupakan wahyu daripada Allah Ta'ala. Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Dan Nabi mengamalkan 3 qul. Cuma dalam riwayat itu disebut 2 surah, tapi amalan Nabi 3 kali baca 3 surah, maksudnya 3 kali Qul huwallahu ahad, 3 kali Qul a'udzu birabbil falaq, 3 kali Qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiup. Sebenarnya benda ni mudah. Tak perlu pun untuk kita pergi jumpa perawat. Kita boleh, kita sebut apa, ruqyah kepada diri kita sendiri. Kita boleh ruqyah diri kita sendiri. Itu yang kita nak bagi tahu, bahawa ini merupakan wahyu daripada Allah Ta'ala. Maka baginda pun melihat ke dalamnya, apa yang berisi ke dalam bekas tersebut, lubang yang kita sebut. Ternyata di dalamnya terdapat banyak laki-laki dan perempuan-perempuan dalam keadaan bertelanjang, tidak berpakaian. Dari bawahnya ada lidah api yang membara. Maka beliau pun bertanya kepada malaikat Jibril tentang mereka, dan dijawab bahawa itu adalah lelaki dan perempuan para penzina. Waliyazbillah. Baik, muka surat 118. Kita pergi kepada riwayat yang ketiga. Yang pertama tu kita dah urai, yang kedua juga sudah, yang ketiga. Nabi SAW bersabda, apabila perzinaan dan riba, 2 dosa besar, telah bermaharajalela di sebuah kampung. Kenapa 2 ni? Kenapa zina dan juga riba? Seolah Nabi nak bagi tahu bahawa 2 ini antara benda kalau berlaku secara massal di kalangan masyarakat, ketahuilah bahawa masyarakat itu telah pun rosak. Dan zina ni boleh sorang-sorang. Nak berzina dengan siapa kan? Dia mesti ada pasangan. Maksudnya riba, boleh riba sorang-sorang. Tak, dia mesti akan dalam bentuk masyarakat tu terlibat sama. Okay. Di sebuah kampung Nabi kata, berarti penduduk kampung tersebut akan mendapat azab Allah dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Maksudnya, kalaulah maksiat 2 ini, riba dan juga zina, berlaku dalam masyarakat, maka itu sebenarnya satu perkara yang menghalalkan untuk masyarakat tersebut menerima azab Allah Ta'ala. Dengan ini muslim-muslimat, kita berada di pertengahan. Bila satu-satu azab Allah Ta'ala turun dekat satu masyarakat, negeri, kampung ataupun kota, kita berada di pertengahan. Di antara bahawa azab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kerana memang penduduk kaum di sana buat dosa. Tapi kita tak boleh sebut secara jazam, melainkan ada nas. Itu pun secara umum kita tak menjazamkan ini mesti buat dosa gitu. Tapi kita tahu bahawa benda tersebut boleh berlaku. Di antara satu perkara lagi yang memang Allah Ta'ala nak menguji penduduk kaum tersebut. Maksudnya memang mereka tu tak buat dosa apa, tapi Allah Ta'ala nak menguji. Pada zaman Umar berlaku kemarau yang panjang. Apakah kita nak sebut pada zaman Umar mentadbir tak bagus dan juga masyarakat pada ketika itu telah merosak? Tak. Maksudnya kita nak beritahu, bila berlaku satu musibah pada satu tempat,
kita berada di pertengahan. Boleh jadi memang musibah tersebut Allah Ta'ala turunkan kerana dosa yang mereka lakukan, ataupun memang kerana Allah Ta'ala nak menguji masyarakat tersebut. Jadi kita berada di pertengahan. Cuma bila kita baca hadis ini, kita tahu bahawa maksiat yang dilakukan secara massal, maksudnya terang-terangan, masyarakat itu pun dah tak ada malu, maka itu merupakan salah satu sebab Allah Ta'ala akan menurunkan azab kepada masyarakat itu. Baik, wahai kaum muslimin, apabila perbuatan zina ini dikaitkan dengan hukuman seperti ini, maka hal ini menandakan bahawa zina mengandung kerosakan yang sangat besar, akan merosakkan hati dan fikiran, menimbulkan kehinaan dan aib, merosak keturunan, mengacaukan garisan nasab, dan menyebarkan berbagai macam penyakit kelamin. Ini semua kita makruf. Oleh kerana itu, zina akan merosak kehidupan dunia dan agama, peribadi dan masyarakat. Kemudian datanglah ayat yang mulia yang melarang untuk mendekati zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Baik, kita pindah ke muka surat 119. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukuman bagi orang yang menuduh berzina. Ini tambahan yang kita sebutkan tadi. Kita bicara tentang zina, kita bicara buruk-buruk orang yang berzina, hukuman zina itu sendiri. Ini pula berkenaan dengan orang yang menuduh orang lain berzina. Kita sebut sebagai apa? Qazaf. Kita sebut sebagai qazaf. Iaitu seorang yang melemparkan tuduhan zina kepada orang yang telah menikah yang jauh dari tuduhan tersebut, dengan mengatakan, hai lelaki penzina, atau hai wanita penzina. Barang siapa yang mengatakan ucapan seperti ini kepada seseorang, maka katakanlah kepadanya, anda harus mendatangkan bukti syar'i atas tuduhan anda ini. Kalau tidak bisa, maka anda akan dicambuk. Kemudian si penuduh tidak bisa mendatangkan bukti-buktinya, maka orang seperti ini harus menerima 3 macam hukuman. Orang tuduh orang berzina akan dapat 3 hukuman. Ini hukuman secara fizikal dan juga hukuman secara maknawi. Yang pertama, dicambuk sebanyak 80 kali. Orang tuduh orang berzina, semata-mata tuduh. Ini ada skandal itu, ini ada skandal ini. Orang yang kata orang tu ada skandal, dia kena disebat sebanyak 80 kali sebatan. Satu. Yang kedua, persaksiannya tidak akan diterima untuk selama-lamanya. Katalah tiba-tiba dia dilantik untuk memberikan saksi, maka dalam Islam, orang yang pernah tuduh orang berzina, penyaksiannya itu tidak lagi diterima. Yang ketiga, dia akan dicap sebagai orang fasik, kecuali apabila ia mau bertaubat dan memperbaiki dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلِحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ini ayat 4, ayat 5. Ayat 1 sampai 3 Allah Ta'ala cerita tentang zina. 4, 5 Allah Ta'ala cerita tentang orang yang tuduh orang berzina. Kemudian ayat berikutnya adalah orang yang terpaksa tuduh isterinya berzina tapi tak mampu mendatangkan bukti. Kita sebut sebagai li'an. Baik, ini satu ayat menarik yang dikupas oleh ulama tafsir. Walladzina yarmuna al-muhsanat. Dan orang yang yarmun. Yarmun ni maksudnya melontarkan. Kalau kita terjemah ke bahasa ke bahasa
Melayu secara literal, yarmun maksudnya melontarkan. Jadi bila lontar, boleh jadi kena, boleh jadi tak kena. Yarmun sini merujuk kepada qadhaf tadilah. Jadi sebelum nak sebut sesuatu muslim-muslimat, pengajaran awal daripada ayat Al-Quran ini adalah kita kena berhati-hati bercakap. Dan kalau bercakap, mesti ada bukti. Bukan kata saya ada bukti, tapi buktinya tak ada. Yarmun al-muhsanat. Perkataan muhsanat ini, dia boleh difahami melalui, kita sebut apa, boleh difahami dengan dua perkara. Satu, muhsanat. Ingat tak, penzina yang telah berkahwin, kita sebut apa? Muhsan. Penzina telah berkahwin, kita sebut muhsan. Jadi muhsan kat sini boleh membawa maksud perkahwinan. Maksudnya kahwin, nikah. Ataupun orang yang telah pun berkahwin. Okey. Yang kedua, muhsan kat sini maksudnya adalah al-afaf. Orang mulia. Maksudnya dia tak tahu apa-apa, tiba-tiba dituduh berzina. Jadi yang kita sebutkan yang kena pada konteks muhsanat kat sini adalah wanita-wanita yang mulia, memiliki kemuliaan maruah diri. Ni subhanallah, ayat 1 sampai ayat 5 ni, ataupun pada muka surat pertama dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala nak cerita kepada kita apa dia? Allah Ta'ala nak cerita kita akan kepentingan untuk memelihara maruah. Zina dan juga tuduh orang berzina. Dia dua sudut. Si pelaku dan juga yang menyaksikan masyarakat. Dua-dua Allah Ta'ala perintahkan untuk jaga maruah. Jadi muhsanat kat sini merujuk kepada adalah al-afaf. Kemudian Allah Ta'ala sebut thumma. Apa maksud thumma? Kemudian. Subhanallah, para ulama tafsir menyebutkan, sebahagian mereka kata, perkataan thumma kat sini, antara hikmahnya adalah Allah Ta'ala nak beritahu, tak semestinya orang yang nak tuduh orang, dia kena cepat-cepat datangkan bukti. Boleh jadi bukti itu dia cari dulu, boleh cari dia verify dulu. Itu sebab Allah Ta'ala menggunakan perkataan thumma. Salah satu hikmahnya lah yang dikeluarkan para ulama tafsir. Thumma maksudnya kemudian. Tak semesti kena datangkan bukti cepat-cepat. Lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Dia tidak mendatangkan 4 orang saksi. Mendatangkan 4 orang saksi. Kita berhenti kat sini sebentar. Kita sebutkan 2 perkara para ulama tafsir sebutkan. Satu, 4 ini merupakan penyaksian yang mesti dibawa oleh orang yang nak tuduh orang berzina. 4. Tak sama macam orang menyaksikan masuknya bulan berikutnya. Macam kita nak tengok esok Ramadan ataupun tidak. Berapa orang saksi? 2. 4 ini khas untuk zina. 4 ini khas untuk zina. Kemudian ada orang tanya mungkin, dia kata kalau dia nampak, tapi dia tak boleh datangkan 4 orang saksi, apakah dia nak teruskan pertuduhan ataupun dia berhenti? Dia nampak ni betul-betul depan mata dia orang berzina dan itu bukan suami isteri. Dia nampak. Tapi masa tu cuma dia dan juga kawan dia. Mungkin 2 orang. Cukup tak 4? Kurang 2. Apakah 2 ini nak teruskan dengan pertuduhan ataupun senyap sahaja dan berikan teguran? Kita nak masuk kepada yang kedua. Saya sebutkan tadi 2 kan. Perkara yang menarik disebutkan para ulama tafsir ketika bahaskan thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. 1, sabitan mesti dengan 4 orang saksi. Yang kedua, para ulama tafsir sebut sebenarnya 4 ini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya nak bagi rahmat kepada si penzina. Allah Taala nak bagi rahmat kepada si penzina untuk segera bertaubat dan jangan buka aib sendiri. Kalau ada orang nampak, Allah Ta'ala kata kalau kamu nampak orang tu buat kesalahan,
maka kamu yang nampak tu sepatutnya kena tutup aib. Ini secara umum lah. Melainkan kamu kena datangkan 4 orang. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ketika membahaskan ayat Al-Quran ini katanya, semenjak daripada zaman Nabi SAW sehinggalah zaman aku ini, dia kata masih lagi tidak ada orang pernah disabitkan zina melalui kesaksian 4 orang. Senang ke susah? Susah nak sabitkan 4 ni. Kecuali ada orang mukmin berjamaah pergi tengok. Itu cerita lain, rasa tak logik gitu. Kalau dia pakai iPhone macam mana? Ada 2 orang, 2 kepala. Dia kata mari kita keluarkan phone. Seorang satu. Jadi 4. Katalah orang tu fikir, kata oh, kita ni ada 2 ni, kalau kita sebut nanti kita kena sebat. Mari kita ambil phone masing-masing. Dia 2 kepala, ada 2 phone. Cukup tak 4? Cukup 4. Dia kata kau ambil angle sana, aku ambil angle sini. Tengok orang berzina. Apakah telefon boleh dijadikan saksi? Muslimat. Kami ada ni Tuan Hakim. Saya, telefon saya, dia dan telefon dia, cukup 4. Jawapannya adalah wallahu alam, apabila kita membacakan fatwa para ulama, mereka kata telefon, kamera tidak sah untuk dijadikan saksi. Wallahu alam, mungkin ada fatwa yang lain, tapi setakat pembacaan saya tidak sah untuk dijadikan saksi. Kita sebutkan tadi hikmah ialah supaya kita bagi orang tersebut nasihat, kita cegah dia, dan kita tutup aib dia. Dan kita sebutkan tadi juga ayat 4, thumma lam ya'tu bi arba'ah, dia kena datangkan 4 ni sebenarnya adalah rahmat kepada orang yang telanjur melakukan perbuatan zina. Baik, andai kata dia teruskan pertuduhan, betul yang nampak, tapi dia teruskan pertuduhan, dia tak mau stop. Fajliduhum 80 jaldah. Allah Ta'ala beritahu, maka sebatlah dengan 80 kali sebatan. 1. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. 2. Orang yang pergi tuduh orang ni, dia tak boleh datangkan saksi, dia punya penyaksian tak akan diterima selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan Allah Ta'ala berikan dia ni orang fasik. Illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslihu fa inna Allaha ghafurur rahim. Kecuali orang yang tabu, dia itu bertaubat. Dia pergi tuduh tapi tak boleh datangkan saksi, dia bertaubat min ba'di dhalika. Wa aslihu, dan dia elok pula taubatnya, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, Pengampun dan juga Rahim, Penyayang. Muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, satu persoalan yang timbul, Allah Ta'ala terima taubat mereka ini. Apakah yang dimaksudkan Allah Ta'ala terima taubat mereka ini, yang tuduh tadi itu? Apakah ketiga-tiga ini dia lepas? Ataupun taubat kat sini merujuk kepada yang pertama sahaja, Allah Ta'ala berikan pengampunan? Ulama' berbahas. Jumhur para ulama' menyebutkan penyaksiannya diterima. Dia pernah tuduh orang berzina tanpa bukti, tanpa orang saksi, tanpa orang saksi, tanpa 4 orang saksi, termasuk dia itu. Kemudian dia taubat, maka jumhur kata kalau dia taubat dengan taubat yang baik, dia punya penyaksian akan diterima semula. Manakala Abu Hanifah pula kata tak. Sebenarnya pengampunan itu hanyalah pengampunan terhadap dosa yang dia lakukan, tapi kerana dia telah pun melakukan pertuduhan,
maka penyaksiannya tidak diterima sama sekali. Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad kata, si penuduh, dia tuduh orang berzina, kemudian dia taubat, kalau dia berikan penyaksian, penyaksiannya kita terima. Manakala Imam Abu Hanifah pula kata tak, penyaksiannya itu tak diterima selama-lamanya. Baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman seperti ini tidak lain untuk menjaga kehormatan serta menolak tuduhan yang bersih, tuduhan orang yang bersih dari hal-hal yang dituduhkan kepadanya. Sedangkan berdasarkan hak Allah, bahawa hukuman bagi penzina dibahagi menjadi dua bahagian. Pertama dengan cara dicambuk 100 kali di hadapan orang banyak, dan kemudian diasingkan dari kampungnya selama setahun penuh. Hukuman ini berlaku bagi seseorang yang belum pernah bernikah, belum pernah merasakan nikmatnya hubungan intim yang dibolehkan. Allah Ta'ala berfirman, penzina perempuan dan penzina lelaki, gerilah mereka masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama, yakni hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebahagian orang-orang yang beriman. Nabi SAW bersabda, surat 120, seorang bujang yang berzina dengan seorang gadis harus dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan jenis hukuman kedua bagi para penzina adalah direjam dengan batu sampai meninggal dunia, kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan dan didoakan agar dirahmati serta dikuburkan bersama dengan kaum muslimin. Yang demikian pelaku dosa besar kalau dia bertaubat, kecuali kufur lah. Pelaku dosa besar, kufur tu dah terkeluar daripada Islam, selagi mana dia itu masih bersyahadah, maka dia dianggap sebagai orang Islam. Ketentuan hukuman itu serah kepada Allah Ta'ala dekat hari akhirat. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah berkata di atas mimbar Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad SAW dengan kebenaran dan menurunkan Al-Quran kepadanya. Di antara ayat yang diturunkan kepada beliau adalah ayat tentang rejam. Kami telah membacanya dan kami pun memahaminya. Rasulullah SAW pernah melaksanakan hukum rejam ini dan kami melaksanakannya sepeninggalan beliau. Aku khawatir jika waktu telah berlalu begitu lama, nanti akan ada orang yang mengatakan, demi Allah, kami tidak menemukan hukum rejam di dalam Al-Quran. Ada dua kemungkinan Umar radhiyallahu an sebut perkataan ini. Dia kata apa? Demi Allah, kami, dia kata, aku khawatir jika waktu telah berlalu begitu lama, nanti akan ada orang yang mengatakan, demi Allah, kami tidak menemukan hukum rejam di dalam Al-Quran. Ada dua kemungkinan kenapa Umar sebut perkataan ini. Kenapa dia bimbang? Satu, dia bimbang kaum muslimin tak tahu bahawa hukuman tersebut ada. Kerana ayat ini telah pun dimansuhkan. Ayat Al-Quran tentang seorang penzina yang telah pun berkahwin, lelaki ataupun perempuan, direjam sampai mati, ayat itu telah pun dimansuhkan. Dimansuhkan tulisannya di dalam Al-Quran. Tetapi apa hukumannya kekal? Ya, hukumannya kekal. Jadi Umar ulang sekali lagi nak bagi peringat bahawa benda ini ada tapi telah pun dimansuhkan oleh Allah Ta'ala. Hukum masih berjalan. Yang kedua, kemungkinan besar Umar radhiyallahu anhu sebut perkara ini bimbang. Hukuman ini lama kelamaan generasi berikutnya tidak lagi mengamalkan. Sebat dan juga rejam
sampai mati. Kasihanlah, brutallah dan sebagainya. Apakah benda tersebut terjadi? Ya, benda tersebut telah pun terjadi di zaman kita ini. Oleh kerana itu, kaum muslimin menjadi sesat kerana telah meninggalkan kewajipan yang telah diturunkan oleh Allah, iaitu hukum rejam. Sesungguhnya hukum rejam benar-benar tercantum di dalam Al-Quran untuk siapa sahaja yang berzina dan telah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, dengan syarat bukti-buktinya telah jelas, seperti si perempuan hamil atau dengan pengakuan. Inilah pengumuman Amirul Mukminin Umar bin Khattab di atas mimbar Rasulullah SAW di hadapan banyak orang, supaya hukum rajam ini jangan ditolak kerana tidak adanya sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskannya, kerana Allah telah menghapusnya dan membiarkan tidak menghapuskan ayat yang lain. Jadi ini telah pun berlaku. Saya kira kalau hukuman ini dijalankan dalam negara kita, insya-Allah dia merupakan satu benda yang efektif untuk menggerunkan semua orang. Kita bahaskan pada sesi lepas, kalaulah orang tersebut tidak berzina, belum berkahwin, berzina, maka dia akan disebat. Bukan sebat yang acah-acah sebat. Allah Ta'ala kata sebat betul-betul. Kemudian sebatan itu pula mestilah disaksikan oleh kaum muslimin. Orang tengok gitu, oh ni kalau berzina ni. Jadi orang akan gerun untuk dekat kepada perkara yang berdekatkan dia dengan zina. Rejam lagi lah. Dikorek, tanam, kemudian rejam sikit-sikit. Lempar dengan batu sikit-sikit sampailah orang tersebut mati. InsyaAllah kalau benda ini dilakukan, mudah-mudahan satu hari ia boleh dilaksanakan dengan yang betul, dengan kita sebut dengan amalan yang betul, syarat sabit kita buat. InsyaAllah benda ini boleh menyebabkan fenomena yang semakin berluasa itu zina boleh dielakkan. Setidak-tidaknya ia memberikan peringatan untuk diri sendiri. Saya pernah sebutkan kisah tentang Sulaiman ibn Yasar. Pernah ingat tak kisah itu, Sulaiman bin Yasar? Kita ni kadang ada tendensi untuk melayan gitu kan. Lelaki, perempuan yang tidak ada apa-apa hubungan. Baru ni saya ada baca satu kes, bukan kes, satu penceritaan daripada hakim mahkamah syariah yang dia jumpa. Mula-mula macam mana pasangan tersebut bercerai kerana selingkuh apa? Curang. Bermula dengan SMS ataupun bermula dengan WhatsApp message gitu. Dan WhatsApp tu pula dimulakan dengan emoticon. Senyumlah, apakah ada apa? Emoticon yang macam comel-comel gitu. Kemudian ayat-ayat macam mana? Emoji gitu, yang comel-comel gitu, yang melunakkan hati untuk kita berbicara lagi. Dan akhirnya bercerai, suami isteri. Ini kita nak bagi tahu bahawa tidak ada faedah untuk kita mendekatkan diri dengan perbuatan seperti ini. Sebagai penutup malam ini, saya suka untuk sebutkan kisah orang soleh, Sulaiman ibn Yasar. Sulaiman ibn Yasar ini sezaman dengan Sa'id ibn al-Musayyib, salah seorang daripada fuqaha Madinah. Bahkan adik-beradik dia juga orang soleh, Atha ibn Yasar, masyhur. Ada yang mengatakan bahawa kisah ini berlaku dekat saudara lelaki dia, Atha bin Yasar, manakala yang lain kata memang berlaku kepada Sulaiman bin Yasar. Jadi Sulaiman bin Yasar ini fuqaha Madinah, tinggal dekat Madinah. Satu hari beliau safar dengan kawan dia. Sulaiman bin Yasar safar dengan kawan dia. Sunnah sebenarnya muslim-muslimat, kita ini safar secara berkelompok. Kecuali kalau terdesak kerja, tak ada siapa nak teman, pergi sendirilah. Tapi asalnya safar, sunnahnya adalah berkelompok, sekurang-kurangnya 3 orang. Jadi Sulaiman bin Yasar dengan sahabat dia ni berhenti dekat Abwa.
Abwa ni terkenal kalau kita kecil-kecil dulu, tempat di mana mak Nabi SAW meninggal dunia, Aminah, Abwa. Jadi Sulaiman bin Yasar dan teman itu berhenti dekat Abwa, tak jauh daripada Madinah. Dan pada ketika itu, tempat pemberhentian mereka itu berada di sekeliling bukit. Jadi dia dan kawan dia pasang kemah. Kawan dia kata, aku keluar sebentar untuk beli makanan. Jadi kita boleh makan. Pergi ke pasar. Kebetulan masa mereka nak berhenti kemah tu, pasang kemah, ada satu orang wanita di puncak bukit nampak Sulaiman bin Yasar. Apa kelebihan Sulaiman bin Yasar ini? Dia orangnya handsome. Dahlah handsome, berilmu pula, akhlaknya bagus. Siapa tak terpikat? Jadi perempuan tersebut perhatikan Sulaiman bin Yasar, dia tutup muka dia. Dia tengok kawan dia pergi beli makanan. Jadi dia tahu bahawa dalam kemah tu cuma ada Sulaiman bin Yasar. Jadi perempuan ni turun, ketuk. Dia kata, Sulaiman bin Yasar kata, engkau nak apa? Pada asalnya Sulaiman bin Yasar ingat perempuan tersebut berhajatkan sesuatu untuk dimakan. Dia kata, tunggu sebentar, aku nak ambil makanan, mungkin kau nak perlukan makanan. Perempuan tu kata apa? Tak. Dia kata, aku tidak berhajat kepada makanan. Dia kata, aku berhajat seperti mana hajat isteri kepada suami. Maka bila Sulaiman bin Yasar dengar perkataan tersebut, ada satu perkataan Sulaiman bin Yasar yang tercatat dalam buku sejarah. Maksudnya tarikh tu lah. Dia kata apa? Jahazaki ilayya syaitan. Dia kata syaitan datang mempersiapkan engkau untuk jumpa aku. Perempuan ni nak juga kepada Sulaiman bin Yasar. Akhirnya Sulaiman bin Yasar buat apa? Dia menangis. Sulaiman bin Yasar menangis. Dia buat macam itu. Sebab boleh baca kisah ini dalam banyak buku sejarah. Dalam Hilyatul Auliya diceritakan juga. Menangis. Dia nangis dengan kuat. Sampai kan perempuan tu rasa, bahasa kita apa, cuak gitu kan, cuak. Kita kenapa menangis ni? Lelaki besar menangis. Dia pun rasa macam, oh ini tak boleh teruskan ni. Dia tutup balik. Kemudian dia belah. Menangis itu. Orang nangis sungguh-sungguh, kita nampak mata dia bengkak sikit. Atau walaupun tak lama, kalau dia nangis betul-betul, nangis, mata dia tu akan nampak kesan nangis bengkak sikit. Jadi kawan yang beli makanan tu datang, sampai. Dia kata, Sulaiman, dia kata, kenapa kau nangis? Sulaiman tak nak sebut, dia kata, tak, aku teringat keluarga aku. Sebagai kisah sebut, dia kata, aku teringat anak aku. Kawan dia kata, kita ni baru je safar ni, Madinah pun dekat lagi. Dia kata, masih ada something yang kau sembunyi daripada aku. Kenapa kau nangis? Dia kata, kawan dia paksa dia, kenapa kau nangis? Dia tanya. Akhirnya Sulaiman beritahu kisah dia. Dia kata, tak ada. Sebenarnya ada satu kejadian yang berlaku tadi. Ada satu orang wanita datang, dia buka dia punya ni, kemudian dia nak berzina dengan aku. Dia kata, aku nangis kerana takut kepada Allah Ta'ala. Bila kawan dia dengar Sulaiman kisah kan cerita dia, kawan dia pun nangis. Sulaiman kata, kenapa kau nangis? Agak-agak kenapa kawan dia nangis? Dia kata, aku nangis ni sebab apa? Kalau aku berada di tempat kau, belum tentu aku selamat. Dia kata, kalau aku berada di tempat engkau ni, digoda, tak ada hal, tiba-tiba orang datang, orang suka kat kita. Kalau ada orang suka kat kita, kita seronok tak? Seronok itu kan orang suka aku. Orang yang suka kat kita tu pula cantik ataupun handsome, wah, lagi kita naik share gitu kan. Dia kata, kalau aku berada di tempat engkau, dia kata, belum tentu aku selamat. Jadi itulah merupakan sebahagian daripada kisah orang soleh. Sebahagian riwayat menyambung, Sulaiman bin Yasar ini akhirnya sampai ke Mekah. Dan ketika di Mekah, beliau bermimpi dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ketika beliau berjumpa dengan Yusuf alaihissalam dalam mimpinya,
Sulaiman bin Yasir rasa teruja, dia kata, aku teruja dengan kisah engkau wahai Nabi Allah Yusuf. Bagaimana engkau boleh kuat iman, tak nak dipanggil oleh Imratul Aziz ketika menggoda engkau. Lalu dalam kisah itu dia katakan, Yusuf alaihissalam kata dekat Sulaiman, dia kata, sebenarnya engkau lebih, aku teruja sebab engkau boleh menahan godaan daripada wanita yang menggoda engkau di abwa. Ya Allah a'lam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk menjaga ikhtilat kita. Allah Ta'ala memelihara maruah kita dan juga keluarga kita daripada melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.